Hai, Assalamualaikum. Kali ini bersama Teacher Rin dan Teacher Rin akan berkongsi kepada semua 7 aplikasi menarik yang boleh digunakan semasa kelas online. Untuk apa? Untuk dapatkan maklum balas daripada pelajar. Okay, kita tengok sama ada pelajar faham ke tak dengan apa yang kita jalankan, terutamanya semasa kelas online. Saya hanya akan berikan review kepada 7 aplikasi tersebut dan jika kawan-kawan ingin lihat tutorial secara lebih mendalam, insya-Allah saya akan masukkan dalam description video-video yang boleh dijadikan panduan untuk setiap aplikasi tersebut. Diharapkan ini dapat membantu kawan-kawan untuk menjalankan PDPR dengan cemerlang. Jom! Aplikasi pertama adalah Quizizz. Ini adalah paparan Quizizz. Kawan-kawan boleh masuk ke quizizz.com. Okey, ini adalah plan basic lah. Alright. Secara ringkasnya, ia boleh create quiz ataupun lesson. Okay, kita boleh buat quiz ataupun boleh juga buat PDPC, maksudnya presentation kita lah melalui Quizizz ni. Okay. Dan boleh juga kalau kita tak nak hasilkan dari awal, kita boleh explore. Carilah di sini. Contoh kita nak nak matematik, tak nak algebra katakan kan. Okey, algebra, kita just masukkan algebra dan kita pilihlah mana-mana quiz yang sesuai dengan soalan kita dan kita gunakan itu sebagai kita copy and edit. Itu secara ringkas lah. Jika saya dapat mana-mana video rakan-rakan yang menerangkan Quizizz secara detail, saya akan masukkan dalam description. Di sini saya hanya review apa yang saya gunakan semasa PDPR. Ini Quizizz. Jom kita tengok bagaimana penggunaan Quizizz semasa saya jalankan kelas online. Untuk Quizizz saya rasa tidak asing lagi lah untuk kawan-kawan kan yang rajin bereksplorasi. Quizizz ini sebagai asas lah selalunya. Memang menarik kan, kita dapat lihat feedback pelajar, siapa yang masuk. Memang pelajar pun akan jadi sangat aktif dalam ini kerana dia punya quiz tu sangat interaktif lah. Ada bunyi-bunyi yang menarik, kita dapat lihat di sini. Dan sambil-sambil pelajar jawab tu, kita dapat lihatlah siapa yang jawab yang paling laju secara real time. Itu yang menarik tu. Ini tidak dapat ditolak ke tepi lah. Quizizz memang antara yang terbaik. Jadi saya tetap masukkan dalam penggunaan PDPR online saya lah. Dan dalam masa yang sama, sambil-sambil pelajar menjawab tu, saya juga tengoklah soalan-soalan yang yang mempunyai pelajar yang jawab salah banyak tu, kita boleh buat review lah. So itu antara cara penggunaan saya dalam Quizizz. Dalam Quizizz ni pun saya rasa tidak perlu dipersembangkan, tak perlu diterangkan secara mendalam kerana dia pun telah menjadi satu aplikasi yang sudah viral lah, sudah biasa bagi guru-guru yang mengamalkan PDPC online. Itu saja penggunaan Quizizz bagi saya. Sekejap, saya nak tunjuk yang terakhir bagaimana pelajar-pelajar. Kita tunjukkan sini. Tu best kan. Bila apa yang kita ajar tu mendapat feedback yang baik, memang kita pun berpuas hatilah. Itu saja Quizizz daripada saya. Aplikasi kedua, Socrative. Untuk menggunakan Socrative, kita masuk socrative.com. Alright, kita buat macam biasa, sign up for free ataupun dah siap sign up, kita boleh login. Bila login, kita akan dapati begini paparannya. Paparannya kita boleh launch quiz.
Okey, kejap lagi saya akan tunjuk bagaimana kuis itu dijalankan. Okey, space race ini adalah perlawanan antara kumpulan, dan exit ticket ni macam kawan-kawan tahulah apa yang kita akan buat sebelum kita tamatkan kelas kan. Okey, soalan-soalan yang boleh tanya multiple choice, true or false and short answer. Okey, ini quizzes yang telah saya lakukan dalam So Creative. Okey, rooms ni pun apa yang dah kita launch. Okey, pelajar-pelajar akan jawab, and then report berdasarkan jawapan pelajar-pelajar, berdasarkan inilah. Okey, kita buat semua ni, and then result. Okey, result ni dah tak adalah sebab kita dah tutup kita punya quiz kan. Okey, jom kita tengok bagaimana penggunaan So Creative, bagaimana paparan semasa online. Okey, ini pula penggunaan So Creative. Okey, saya jalankan kuis secara online. Okey, pelajar-pelajar terus masuk ke dalam orang kata apa ni kelas kita ni, terus menjawab kuisnya, dan kita dapat terus lihat jawapan mereka secara live lah. Okey, yang salah terus keluar merah kan. Jadi kita terus boleh berikan feedback . Ini menarik juga. Dalam So Creative ni pun kita boleh buat secara kumpulan. Okey, itu saya belum buat lagi. Bolehlah kawan-kawan cuba bagaimana kita buat secara kumpulan. Tapi untuk online buat sementara, saya rasa individu lebih sesuai lah. Kalau kawan-kawan ingin gunakan So Creative ni untuk kelas nanti, insya-Allah, okey, dalam secara offline atau bersemuka, ini merupakan salah satu aplikasi yang boleh digunakan dan sangat menarik jugalah, selain daripada yang biasa kita gunakan kan. Okey, ini penggunaan So Creative. Okey, saya ke depan sikit. Bagaimana keseluruhan jawapan pelajar kita dapat lihat, dan boleh komen lah selepas itu. Okey, itu saja untuk So Creative. Aplikasi ketiga, Mentimeter. Okey, untuk menggunakan Mentimeter, kita masuk mentimeter.com, dan inilah paparan yang akan keluar. Right. Untuk memulakan kita punya short quiz, alright. Kita masuk new presentation. Okey, dan kita bolehlah terus buat kelas kita. Okey, contoh ini sesi 1 algebra ini saya dah buat, dan sekejap lagi saya akan tunjuk bagaimana kejadiannya. Okey. Alright, ini adalah Mentimeter, simple saja Mentimeter ya. Sebab saya cuba tunjuk sedikit. Okey, contoh trial. Alright. Okey, dia paparannya akan keluar macam ni. Okey, simple je. Okey, dia ada multiple choice, word cloud. Okey, saya gunakan word cloud sekejap lagi. Okey, multiple choice. Maksudnya di sini bila pelajar jawab je, dia akan naik mengikut jawapan pelajar lah. Okey, open ended. Ni pelajar boleh jawab secara panjang sikit. Okey, skill, ranking, Q&A. Okey. Ini contoh-contoh lah, bolehlah rakan-rakan lihat. Okey, yang mana yang boleh digunakan sesuai dengan pelajar dan tajuk yang akan disampaikan. Okey, jom kita tengok bagaimana saya menggunakan Mentimeter dalam kelas online. Okey, ini contoh bagaimana saya menggunakan Mentimeter dalam kelas online saya. Okey, saya berikan link untuk pelajar masuk, ataupun mereka boleh juga scan QR code, dan ataupun boleh juga masukkan kod yang diberikan. Dalam sini di atas ada keluar pada skrin kita www.menti.com, dan kita akan gunakan kod itu jika tidak diberikan link lah. Okey, ini contoh saya gunakan apa perasaan anda bila dengar algebra. Okey, inilah jawapan-jawapan pelajar, dan ya, mereka memasukkan ini semua pelajar masuk seram, susah, takut. Memang menarik, dan kita dapat lihat secara live lah. Okey, apa pandangan pelajar tentang tajuk yang bakal kita sampaikan. Okey, saya juga suka guna Mentimeter ini untuk kita dapatkan
feedback pelajar bagaimana kelas kita pada hari itu. Okey. Itu contoh penggunaan Mentimeter. Aplikasi keempat, Pedex. Okey, untuk menggunakan Pedex, kawan-kawan boleh masuk ke pedex.com. Alright. Pedex.com ini kita gunakan bersama-sama dengan Google Slide. Jadi saya tunjuk teruslah ya. Okey, Google Slide kita contoh dia ada di sini. Add-ons. Okey, kalau belum ada, kita just install lah add-on tu. Alright. Pedex for Google Slide add-on, kita open and then dia akan automatic akan keluar di tepi. Okay, kita boleh gunakan beberapa feature di sini, text, choice, number, okay, dan draw. Alright, di sini saya gunakan draw, okay, dan sekejap lagi saya akan tunjuk bagaimana interaksi pelajar untuk melukis, menulis lah sebenarnya kan, semasa kelas online. Okay, pedex.com. Baik, ini contoh bagaimana saya gunakan Pedex dalam kelas. Dan bagi saya lah, inilah yang terbaik bagi cikgu matematik untuk gunakan, kerana kita dapat lihat feedback para pelajar dengan live dan kita boleh komen terus. Okey, bagaimana untuk join? Okey, kita akan bagi joinpd.com kepada pelajar dan pelajar akan masukkan kod kelas itu. Ataupun kita boleh share link. Kebanyakan yang saya share hari ini semua sama lebih kurang, cuma kita kena explore sikit bagaimana untuk menggunakan aplikasi masing-masing itulah. Saya hanya bagi idea kepada kawan-kawan agar kita punya cara tidak tertumpu pada satu sahaja. Okay? So ini yang kalau diberi peluang pada saya untuk memberikan bintang, saya rasa inilah bintang yang tertinggi lah, Pedex. Okay, bagaimana saya boleh saya ke depan sikit untuk melihat bagaimana feedback pelajar. Memang menarik. Okey, ini ya, ini semua tulisan pelajar ya. Saya boleh komen secara inilah real time. Okey, tengok saya. Okey, ini 3 to the power of 7, betul? Okey, 4, 5, 6, 7, betul. Alright, ini bagus. Saya nak write sikit. 3 to the power of 7. Okay, good. Kan menarik kan? Jadi kita boleh tengok di mana salah pelajar. Okey, dan pelajar pun berinteraksi secara teruslah dengan kita. Okey, dan ini semua tulisan pelajar ni. Okey, dia orang akan buat sendiri dalam telefon ataupun gadget masing-masing lah. Okey, saya ke depan. Nanti kita dapat lihat bagaimana saya menerangkan setiap satu tu, berdasarkan jawapan pelajar. Right, kita ke depan lagi. Itulah. Right. Kita boleh semaklah setiap seorang. Memang menarik. Saya suka Pedex. Saya harap kawan-kawan pun sukalah menggunakannya. Bagi yang belum pernah mencuba, saya rekomenkan cubalah Pedex. Right. Terima kasih untuk itu saja untuk perkongsian saya tentang Pedex. Aplikasi kelima, Live Worksheet. Okey, ini adalah paparan utama bagi Live Worksheet. Untuk memasuki paparan ini, kawan-kawan boleh masuk ke liveworksheet.com. Alright, saya akan masukkan link dalam description. Okey, dalam Live Worksheet ni kita dapat menghasilkan pelbagai worksheet yang interaktif. Maksudnya worksheet tu boleh bergerak lah. Boleh, maksudnya pelajar boleh masukkan jawapan ataupun kita anggap macam kita punya lembaran kerja tu hidup. Right. Dan sekejap lagi saya tunjuk bagaimana saya gunakan dalam matematik untuk saya punya PDPR lah. Okey, ini contoh-contoh kita boleh ambil je daripada kawan-kawan ni yang dah buat, boleh gunakan semula. Ataupun kita boleh buat sendiri dengan menekan Make Interactive Worksheet. Dalam ini pun semasa kita nak buat interactive worksheet tu,
dia akan tunjuk cara satu per satu. Okey. Okey, jom kita tengok bagaimana saya gunakan live worksheet. Okey, ini saya kongsikan bagaimana saya menggunakan live worksheet dalam pembelajaran saya. Di sini kita panggil pelajar untuk naik ke konti ataupun naik ke dalam studio dan memberikan jawapan secara Good. Next. Satu. Okay. Then Tiga. Good. Then okey, di sini saya gunakan cara drag and drop. Menarik kan? Jadi pelajar boleh drag and drop secara live lah. Kita bagikan link kita punya live worksheet dan submit. Apabila submit, terus akan dapat jawapan di situ. Pelajar pun akan happy lah. Okey. Ini penggunaan live worksheet. Aplikasi ke-6, WordWall. Okey, aplikasi ini dinamakan wordwall.net. Okey, bukan aplikasi lah, maksudnya satu pelantar yang boleh kita buat pelbagai kuis. Okey, kuis pelbagai bentuk lah. Okey, match up, word game. Okey, banyak sangat pilihan-pilihan interaktif game yang dapat dilihat di sini. Dan caranya pun sangat mudah. Okey, kita pilih template, kemudian masukkan bahan dan boleh guna semua background, pergerakan semua akan dibuat oleh inilah apa maksudnya dalam WordWall ni semua dah siap. Alright, itu banyak sangat template yang ada. Okey, saya akan kongsikan sebentar lagi apa template-template yang ada itu. Okey, secara detail bagaimana untuk membina. Kalau saya jumpa kawan-kawan saya yang buat, cikgu-cikgu yang hasilkan video bagaimana menghasilkan WordWall dengan jelas, saya akan kongsikan dalam bahagian description. Okey, ini contoh WordWall yang telah saya hasilkan untuk tajuk tingkatan 1. Okey, ini match up. Okey, drag and drop. Okey, dapat dengar bunyinya sangat comel. Okey, bagi saya ini sangat sesuai lah untuk sekolah rendah, tapi tak, ini saya form 1 ni saya buat. Okey, pelajar-pelajar memang sukalah. Okey, so kita bawa okay, and then bawa lagi kan, adalah macam saya pun dah lupa jawapan ni. Alright, okay, this one untuk tak tahu. Okay, so pelajar boleh submit answer. Yay, memang best. Okay, dan bukan saja soalan yang sama. Okay, soalan dia boleh buat kan. Okay, soalan yang sama kita boleh tukar. Tak naklah boring macam tu. Kita tekan ni, nampak tim dia. Okey. So nampak. Memang best. Kalau cikgu sekolah rendah memang saya sangat suggest yang ni, pelajar-pelajar mesti excited. Okey, saya tukar lagi. Okey, yang tadi dah, yang ini macam-macam lah sebenarnya, tengok. Sangat banyak tim dia. Okey, dia jungle pula. Okey. Bukan itu saja, ni match up kan. Best kan? Okey. So kita just bawa aja. Pelajar akan drag drop. Okey, itu sebab saya ambil match up. Okey. Apa kata kita tukar pula kepada find the match. Benda yang sama kita boleh tukar kepada template yang lain. Menarik kan? Memang saya suggest lah ini. Memang best. Okay, right. So this one apa jawapannya? Okay, contoh. Okay, betul. Right. Okay, tak nak yang ni. Nak macam pelajar yang besar sikit. Kita letak crossword. Okay, crossword. Best kan? Memang sangat-sangat ni lah. Okay, this one. Okay, apa ini? 8. Itu kita pun, pelajar pun akanlah menaik dah di sini. Okay. Then quiz. Boleh explore. Okay, itu kan. Sebab kita pilih jungle. Katalah kita letak, kita tukar lah. Tak nak jungle lah. Okay, kata tak sesuai dengan kita punya tajuk kan. Tajuk ni kan. Best kan? So ni macam apa? Typing ni kan. So dia pun pilihlah jawapan. Okay. The next soalan. Okay. And then ada juga Miss C, saya rasa patut di explore lah ni kalau saya
Ni semua antara interaktif dia. And then kita juga boleh print out. Dah buat-buat print out pun boleh. Kalau dah tak online nanti kita buat, nanti kita print out jawab soalan kita tu bagi pada pelajar. Okey. Ini salah satu aplikasi yang patut dibuat satu penerokaan lah. Best kan? Sini pelajar boleh jalan ni. Okey, jalan. Okey, ini mesti menarik. Kan? Tu. Okey, sikit. Cikgu pun seronok tengok kan. Okey, yay. Okey, itu sajalah perkongsian saya untuk word wall. Okey, moga memberi manfaat kepada kawan-kawan. Aplikasi terakhir, Kahoot. Okey, aplikasi terakhir yang ingin saya kongsikan di sini adalah Kahoot. Saya rasa ramai dah tahu tentang Kahoot dan saya pun secara personalnya, secara peribadinya belum pernah menggunakan Kahoot dalam pembelajaran online. Tapi insyaAllah saya akan cuba gunakan selepas ini dan saya kongsikan pada rakan-rakan lah, kerana saya ada temui beberapa rakan-rakan yang membuat video tutorial khas untuk Kahoot dan saya akan sharekan di bahagian description ya. Okey, untuk Kahoot macam biasa kita login atau sign up. Macam saya untuk akaun ini saya belum pernah, jadi saya perlu sign up lah. Okey, school. Alright. Okey, ini paparan untuk Kahoot dan kita continue for free lah dahulu kan. Alright. So, ini paparan Kahoot. Alright. Saya letak later. Okey. Itu secara detail saya akan sharekan di bahagian description ya. Okey, ini idea lah daripada kawan-kawan. Penggunaan Kahoot juga merupakan satu idea yang baik lah untuk interaksi bersama pelajar, mendapatkan respon. Okey, itu saja daripada saya. Saya rasa Kahoot pun mampu memberikan satu pengalaman belajar online yang menarik. Okey, dapat lihat di sini contoh-contoh orang yang dah berikan feedback kan. Memang menarik lah kalau kita tengok macam gini kan. Alright. Okey, saya rasa kebanyakannya biasa dengan Kahoot. Jadi itu sajalah perkongsian saya, review tentang aplikasi-aplikasi yang boleh digunakan semasa PDPR online. Moga memberi manfaat lah kepada rakan-rakan semua. Bagaimana untuk membuatkan PDPR kita lebih bermakna, lebih menarik dan mampu menarik pelajar untuk bersama-sama dengan kita setiap kali kita jalankan kelas online, insya-Allah. Okey, itu saja. Moga memberi manfaat kepada kawan-kawan. Selamat mencuba.